Tajuk utama 7 Jun 26 Syawal. Perkampungan haram di Cyberjaya diserbu. Jeritan akhir warga emas sebelum maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Jabatan Imigresen berjaya menemui sebuah penempatan haram pendatang asing tanpa izin parti dipercayai sudah bertapak di negara ini sejak 4 tahun lalu. Terletak di lokasi terpencil menyebabkan pergerakan mereka sukar dikesan pihak berkuasa. Risikan selama 3 bulan di kawasan setinggan haram dekat Cyberjaya ini berjaya merangkap sekurang-kurangnya 202 warga asing. Operasi dijalankan secara bersepadu kira-kira jam 10 malam tadi bertujuan memberkas parti yang tidak mempunyai pekerjaan dan majikan yang jelas menimbulkan keraguan keberadaan mereka di negara ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, hasil pemantauan mendapati kawasan berkenaan kotor, tiada sistem kebersihan serta tidak selamat. Dalam serbuan itu juga ada parti yang bertindak agresif dalam cubaan meloloskan diri ke dalam semak. Saya ingin jelaskan sekali lagi bahawa operasi ini bertujuan untuk menahan hanya pendatang asing tanpa izin yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai majikan dan kita pun tidak tahu apa sebenarnya kegiatan yang mereka jalankan di negara kita ini. Kalau kita lihat kepada laporan oleh agensi keselamatan yang lain seperti PDRM, setiap minggu ada tangkapan dibuat warga asing yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral dan juga kegiatan-kegiatan perjudian online. Jadi mereka inilah sebahagian daripada parti yang dimaksudkan dan tidak mempunyai sponsor ataupun majikan. Hasil pemeriksaan mendapati 156 parti terdiri daripada 144 lelaki dan 12 wanita. Mereka terdiri daripada 42 warga Indonesia, 62 Bangladesh, 20 Nepal, 29 Myanmar, Pakistan dan India masing-masing seorang. Manakala 46 lagi warga asing dibebaskan kerana cukup dokumen sah. Kehidupan mereka secara berkelompok ini juga membuktikan tiada amalan prosedur operasi standard SOP untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Turut serta dalam operasi malam tadi ialah PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tenaga Kerja dan APM. Lokasi berkenaan akan dikenakan tindakan menerusi Akta 446 Kementerian Sumber Manusia oleh Jabatan Tenaga Kerja. Meminta pertolongan daripada anak merupakan jeritan terakhir seorang ibu kepada anaknya sebelum ditemui rentung dalam kebakaran membabitkan 3 buah rumah di Kampung Losong Haji Su, Kuala Terengganu. Dalam tragedi kira-kira jam 10.35 pagi tadi itu, mangsa Fatimah Muhammad, 79 tahun, maut selepas terperangkap manakala suaminya Jusoh Muda, 82, cedera akibat melecur. Menurut anak mangsa Zailah Jusoh, 47 tahun, dia menerima panggilan daripada ibunya pada jam 10.37 pagi yang meminta pertolongan. Dia menyangkakan ibu atau ayahnya tidak sihat atau terjatuh dan sebagainya. Namun sangkaannya meleset apabila diberitahu rumah didiami orang tuanya dijilat api. Dan pukul 10.37 tu mak telefon khabar tolong. Jadi saya pun tanya sebab apa? Nanya sebab apa mak? Tak khabar, tolong je. Kata tak apa mak, sabar kita pergi. Okay, jadi sementara nak siap tu suruh anak telefon suami sebab dia dekat luar tu, suruh pergi dulu. Suami pergi, saya on the way tu adik telefon. Dia kata kawan dia khabar rumah mak terbakar. Katanya lagi, sepanjang perjalanan ke rumah ibu bapanya, dia tidak putus-putus berdoa agar mereka selamat. Namun reda dengan dugaan ini. Sementara itu, menurut Pengarah Bomba Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid, 35 kekuatan dan 4 jentera bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kediaman yang diperbuat dari kayu itu telah musnah hampir 80%. So suami dia cuba untuk menyelamatkan dia, tetapi mungkin umur pun dah lanjut, tak ada daya upaya nak keluarkan mangsa dan suami dia melecur kaki dan telah pun dibawa ke hospital. Berapa melecur? Melecur saya tak pasti berapa persen. Macam mana suaminya menyelamatkan diri tuan?
dia keluar, dia keluarkan lagi, tapi tak dapat nak menyelamatkan isteri dia. Kata Mat Hirman, bomba mengambil masa 10 minit untuk mengawal api daripada merebak ke rumah-rumah berhampiran. Kediaman didiami warga emas berkenaan hangus 100%, manakala 2 lagi rumah bersebelahan rosak kira-kira 5%. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Dan punca kejadian serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Di Kedah, jenazah seorang wanita yang mempunyai berat 180 kg yang meninggal dunia akibat COVID-19 selamat dikebumikan dengan bantuan pasukan bomba dan penyelamat. Bantuan khidmat khas bomba telah dihantar bagi menguruskan jenazah yang dipercayai meninggal pada awal pagi semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Kedah, Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata sebaik menerima panggilan daripada pihak Kementerian Kesihatan untuk urusan pengebumian jenazah, sepasukan anggota dari BBP Tikam Batu yang disertai 11 anggota membantu membawa jenazah berkenaan dari Hospital Sultan Abdul Halim ke Tanah Perkuburan Islam Kampung Permatang Berangan, Pinang Tunggal. Jenazah dibawa dengan sebuah lori handalan sambil diiringi kenderaan konvoi serta sebuah unit peronda polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda. Bomba membantu menurunkan keranda ke dalam liang lahat yang diangkat dengan bantuan sebuah jentolak. Muhammadul Ihsan berkata jenazah wanita berusia 55 tahun itu mempunyai masalah obesiti 180 kg. Ini misi bantuan kedua melibatkan jenazah obesiti di mana sebelum ini jenazah seorang lelaki meninggal dunia juga akibat COVID-19 pada minggu lalu. Seorang penternak lembu kerugian RM15,000 selepas 8 ekor lembu miliknya mati dipercayai dipanah petir di sebuah kebun kelapa sawit di Tanjung Binjai, Kuala Nerus. Dalam kejadian kira-kira jam 3.10 petang itu, lembu berusia 1 hingga 6 tahun dipercayai sedang berlindung dari hujan lebat di bawah sebatang pokok kelapa sawit. Menurut pemilik lembu Zakaria Mamat, 55 tahun, dia mengetahui insiden berkenaan setelah dihubungi oleh rakan penternak yang lain. Ketika itu, dia baru selesai mengait buah kelapa sawit di kebun berhampiran sebelum bergegas ke lokasi pada jam 5 petang semalam selepas hujan reda. Saya telefon, dia kata lembu ada perkapangan di umur sawit. Saya pun mari tengok ada sungguh. Enggak pada tu cari kesal ada di umur kelapa sawit. Saya pun tak ada masalah. Saya menengok gitu lah. Kesal panas putih. Pada lembu berbuih gitu lah, tapi dah keluar darah ke hidung, ke mulut lagi. Jelas Zakaria, kesemua bangkai telah ditanam pada jam 8.30 malam semalam dan kejadian seumpama ini tidak pernah menimpanya sejak 38 tahun menjadi penternak. Namun, ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus memelihara 40 ekor lagi lembu miliknya yang masih hidup. Bekalan ikan negara berkurangan 10% ketika ini. Ekoran aktiviti laut dalam berkurangan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fassal, bagaimanapun berkata aktiviti nelayan pantai masih beroperasi seperti biasa untuk menampung bekalan ikan negara. Menurut Datuk Syed Abu Husin Hafiz, sekiranya keperluan mendesak, LKIM masih mempunyai bekalan ikan sejuk beku yang berupaya menampung keperluan penduduk. Kalau ikan kurang landing, maka kita akan buka yang simpanan import. Ada syarikat-syarikat yang menyimpan stok ikan-ikan sejuk beku. Jadi LKIM akan mengambil peranan yang proaktif untuk meminta syarikat-syarikat yang ada penyimpanan untuk keluarkan ikan-ikan sejuk beku ini di pasaran. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyerahkan ikan sejuk beku dan bantuan makanan kepada penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Taman Berkat Kamunting. Datuk Syed Abu Husin Hafiz berkata walaupun bekalan ikan agak berkurangan, namun pemantauan mendapati harganya tidak melambung tinggi.
Malah katanya LKIM juga setakat ini tidak menerima sebarang rungutan mengenai kenaikan harga ikan. Sementara itu, mengulas mengenai aktiviti perikanan laut dalam, Datuk Said Abu Husin Hafiz berkata beliau telah berbincang dengan Jabatan Imigresen supaya melonggarkan syarat kemasukan pekerja perikanan atau awak-awak dan tekong dari Thailand, Vietnam serta Myanmar. Katanya Jabatan Imigresen telah memberikan kelulusan, namun pelaksanaan PKP menyebabkan semua pintu masuk sempadan negara ditutup. 1,000 ekor ayam segar dan 1,000 papan telur ayam percuma habis dalam tempoh kurang 45 minit. Agihan itu diberikan kepada golongan kurang berkemampuan yang terjejas teruk akibat PKP di Dewan Undangan Negeri Dun Paya Rumput, Melaka. Menurut Adun Paya Rumput Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin, sambutan luar biasa yang diterima ketika penyampaian sumbangan secara pandu lalu itu memaksa pihaknya menambah lagi 1,000 ekor ayam segar dan 1,000 papan telur ayam bagi memenuhi keperluan penduduk yang hadir sekaligus memanfaatkan 2,000 penduduk di Dun berkenaan. Katanya pendekatan itu diambil pihaknya memandangkan banyak permintaan untuk bantuan kepada orang ramai, ekoran pergerakan yang terbatas sepanjang tempoh PKP. Tapi nampak hari ini rakyat hadir dengan luar biasa. Terlalu ramai. Walaupun saya edarkan poster sehari je. Saya tak edar poster sampai 1 minggu. Kita bagi short notice, 1 day notice. Tapi kehadiran begitu ramai. Kita dapat rasakanlah. Sebenarnya rakyat begitu susah. Sekarang ini banyak golongan-golongan yang terkesan. Dan walaupun sumbangan ini tidak besar, tapi saya fikir dia boleh menambah ataupun memberi sikit sebanyak kelegaan kepada rakyat, utamanya golongan B40. Beliau ditemui selepas membuat agihan di Kedai Prihatin Rakyat, Taman Rambai Jaya, Melaka. Sementara itu, bagi golongan yang benar-benar terhimpit, sumbangan ayam segar serta telur ayam itu dapat mengurangkan beban meskipun terpaksa beratur panjang. Sebab musim COVID ni, kita orang pun pendapatan pun tak tetap. Jadi dengan bantuan YB bagi ni, dapat malah meringankan beban dalam seminggu 2 ni. Dapat keluarga macam saya pun duduk dengan family kan. Mak ayah, diorang tak kerja. Jadi saya dapatlah support diorang. Sebab bantuan kan waktu-waktu PKP ni kita memerlukanlah bantuan macam ni. Walaupun ayam, telur kan, kira membantu jugalah. Biasalah dengan ekonomi sekarang kan. Terima kasihlah kepada YB sebab bagi bantuan ni. Walaupun hanya seekor ayam dan 1 papan telur. Terima kasih banyak YB. Memang tunggulah orang kata bersemalam. Itu pun dapat tahu daripada jiran jugalah. Program yang dijadualkan berlangsung selama 5 jam sehingga jam 5 petang itu bagaimanapun ditamatkan lebih awal memandangkan kesemua 2,000 set ayam segar dan telur ayam selesai diagihkan kepada 2,000 wakil keluarga. Program berkenaan dijangka akan diperluaskan di seluruh negeri dengan mematuhi SOP ditetapkan sepanjang tempoh PKP. Media mula disuntik 2 hari lagi. Alhamdulillah bertemu lagi. Sarawak menggunakan pendekatan pendaftaran hybrid dalam memastikan rakyat di negeri itu tidak tercicir dari mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Selain pendaftaran menerusi aplikasi MySejahtera, Sarawak akan menggunakan kaedah baru berkenaan yang melibatkan pendaftaran secara manual terutama untuk masyarakat luar bandar. Di urban area juga, orang tuanya si pandai key in. So what we did was, we are flexible, we have hybrid lah. Satunya MySejahtera, duanya manual registration through our resident office. Yang ketiga, di luar bandar ni, what we are doing is, siapa yang datang, kena jauh juga sudah datang, minta vaksin lah. Yunyuhnya balik, agak susah. What we do, yang datang, beri aja vaksin, tapi detailnya diambil, daftar. Jadi that we become part of data lah, base data of people who have been vaccinated. Kalau tak, you ada statistiknya.
Perkara itu jelas beliau telah dimaklumkan kepada semua wakil rakyat untuk membantu kaedah tersebut dalam usaha mencapai sasaran imuniti kelompok menjelang Ogos depan. Keupayaan Sarawak untuk memperluaskan program itu katanya akan diperkuatkan lagi dengan ketibaan lebih 380,000 vaksin jenis Sinovac dan Pfizer dalam tempoh 2 hari akan datang. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV AstraZeneca di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Sementara itu, penerima yang ditemui berkongsi pengalaman selepas dicocok vaksin berkenaan. Malam tadi memang bingung lah, selalu gila nanggar dalam TV, orang cucok-cucok tak. Tapi lepas ya rasa okey. Rito bila turun lapang je fikiran, datang and then bila vaksin tak ada rasa apa. Oh takut, tak perlu takut, ini berubat kan. Kalau tak mau ubat itu pilihan kan. Tapi kalau kita sakit kita berubat, itu tuntunan lah. If you're sick, you have to go for treatment. There's no question about it. Tentang vaksin ni, jangan dengar cakap kabar angin lah. Kita baca ikut nasihat orang pakar. Cakap-cakap kabar angin tu karut semualah. Rata-rata mereka juga berpuas hati dengan susun atur yang telah diuruskan pihak terlibat di samping SOP ketat yang telah ditetapkan. Sementara itu, seramai 500 orang terdiri daripada warga emas terima vaksin AstraZeneca di 3 pusat pemberian vaksin PPV Mega di Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang yang bermula hari ini. Tinjauan TV Al-Hijrah di PPV Pusat Konvensyen Antarabangsa Johor persada mendapati suasana tenang dan terkawal. Rata-rata penerima vaksin warga emas yang ditemui memberi reaksi positif. Selain teruja, mereka juga berpandangan vaksin ini dapat meneruskan kelangsungan generasi akan datang. Pada saya ini adalah satu kelangsungan yang Allah sebenarnya minta supaya kita berusaha untuk meneruskan kelangsungan satu generasi baru yang bersih. Jadi semua orang bertanggungjawab untuk mendapatkan vaksin ini. Kesiankanlah pada generasi akan datang. Pada saya itu je. Saya fikir anak, ini pun anak-anak yang uruskan. Saya rasa cocok tak ada masalah. Saya rasa macam biasa je. Alhamdulillah saya pun tak ada rasa ada simptom ke, tak ada. Macam biasa je. Setakat ni lah, setakat yang ni. Dah setengah jam. Oh, saya nasihatkan kepada masyarakat umum lah sebenarnya. Ambil peluang ini untuk demi kebaikan bersama. Kerana ini ialah kerajaan telah berusaha untuk mendapatkan vaksin kan secara percuma. Ambil peluang ini dengan sebaik mungkin. Bila saya dah siap isi borang, dah siap apa semua, saya disuntik. Lepas tu tiada apa-apa alahan buat badan saya. Okeylah semuanya, tak ada apa-apa. Pakcik siapa yang daftar vaksin? Anak saya yang daftarkan. Saya galakkan semua mana warga emas supaya ambil vaksin, jangan dengar kabar-kabar angin. Seramai 133,000 warga emas akan menerima dos suntikan vaksin AstraZeneca dalam fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK di Pusat Pemberian Vaksin PPV seluruh negeri Johor bermula hari ini. 6 jalan utama di sekitar Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada yang dijadikan Pusat PPV Mega ditutup bermula hari ini hingga 27 Julai. Ianya melibatkan Jalan Terus, Jalan Salim, Jalan Khalid Abdullah, Jalan Datuk Dalam, Jalan Air Molek dan Jalan Khalid Abdullah. Dalam pada itu, 2 hari lagi jumlah penerima di PPV Mega akan dinaikkan kepada 3,000 penerima sehari. Manakala di Kelantan, Jabatan Kesihatan Negeri itu menyasarkan untuk mengadakan program outreach vaksinasi COVID-19 di setiap daerah dalam usaha mempercepatkan proses suntikan vaksin. Pengarahnya Datuk Dr. Zaini Husin berkata program berkenaan akan dilakukan dengan kerjasama ketua jajahan dan agensi berkaitan. Bekalan vaksin sebenarnya kita cuba untuk mempercepatkan semua vaksinasi yang berada di Kelantan. Sebab itulah kita telah merancang bersama dengan pihak negeri, dengan CITF negeri untuk membuka banyak tempat-tempat outreach. Ya. Jadi ialah ada golongan-golongan yang yang kita sasarkan untuk kita pergi ke kampung-kampung. Ini bergantung pada bekalan. Jadi apabila bekalan banyak, kita akan pergilah kepada semua dan kita harap ini akan dapat dilaksanakan secepat mungkin.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat PKRC Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kelantan JKKN di Tanjung Chat, Kota Baru yang beroperasi semalam. Menurutnya, program outreach vaksinasi COVID-19 tidak hanya akan memfokuskan golongan warga emas semata-mata, sebaliknya ia membabitkan semua golongan. Setakat ini, seramai 144,000 penduduk Kelantan sudah menerima suntikan dos pertama, manakala lebih 55,000 penduduk sudah menerima 2 dos suntikan vaksin. Petugas media akan mendapat suntikan vaksinasi COVID-19 bermula Rabu ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata janji temu dijadualkan bermula hari ini. Khairi Jamaluddin berkata bermula hari ini akan ada petugas media yang mendapat janji temu. Namun senarai jumlah sebenar petugas media sedang disemak di peringkat akhir. Isu mengenai suntikan vaksin COVID-19 kepada petugas media mula diperkatakan sejak bulan lalu kerana kumpulan pekerja ini masih belum menerima suntikan vaksin. Pada 28 April lalu, Khairi mengumumkan kira-kira 1,500 petugas media bakal menerima vaksinasi pada Mei. Semalam, tanda pagar cucuk MyPress sudah dimulakan petugas media seluruh negara berikutan tarikh temu janji vaksin itu masih belum diterima meskipun dijanjikan pada awal bulan ini. Kereta api bertembung 40 maut. Alhamdulillah bertemu lagi. Kumpulan penyokong tahanan Palestin mendedahkan seramai 4,650 rakyat Palestin menjadi banduan di penjara Israel sehingga Mei lalu. Aktivis kumpulan itu, Adamir, menerusi kenyataan berkata berdasarkan jumlah itu, 39 orang daripadanya adalah golongan wanita, manakala 180 pula adalah kanak-kanak. Katanya seramai 520 individu ditahan tanpa sebarang pendakwaan maupun perbicaraan di mahkamah. Tahanan itu juga termasuk 12 rakyat Palestin yang merupakan ahli majlis perundangan. Penahanan pentadbiran itu adalah tidak sah berdasarkan undang-undang antarabangsa dan Israel kerap menggunakannya sebagai peluang untuk menindas rakyat Palestin. Katanya Israel secara rutin menggunakan alasan penahanan pentadbiran sejak bertahun-tahun dahulu dengan menempatkan ribuan penduduk Palestin dalam penjara selama beberapa bulan dan tahun tanpa sebarang pendakwaan. Tahanan juga tidak diberitahu apakah bentuk kesalahan mereka, bukti kesalahan mahupun mendapatkan hak daripada peguam mereka. NGO itu merekodkan seramai 1 juta rakyat Palestin ditangkap sejak 1967 termasuk 17,000 wanita dan 50,000 kanak-kanak. 40 terbunuh dan lebih 50 yang lain cedera dalam nahas kereta api di selatan Pakistan. Kereta api dari Karachi menuju ke Sargodha itu tergelincir ke trek yang membawa perkhidmatan dari Rawalpindi arah bertentangan. Insiden itu berlaku di laluan antara stesen kereta api Raiti dan Obaro di daerah Godki. Nahas berlaku selepas kereta api Milad Express yang dalam perjalanan ke timur bandar Sargodha, Karachi bertembung dengan kereta api Sir Shade Express menghala ke Karachi dari Rawalpindi. Perdana Menteri Imran Khan berjanji akan mengarahkan siasatan penuh dilakukan. Kereta api tersebut hancur dengan beberapa gerabak tersadai di sebelahnya. Kemalangan kereta api adalah perkara biasa di Pakistan yang mewarisi ribuan kilometer trek kereta api daripada Britain yang menjajah negara itu. China menjadi negara pertama di dunia yang meluluskan penggunaan vaksin kepada kanak-kanak seawal 3 tahun selepas negara itu membenarkan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 Sinovac Biotech Limited kepada golongan berkenaan. Tindakan itu dibuat selepas pelbagai laporan timbul mengenai risiko kanak-kanak dengan penyakit boleh menjangkiti seperti golongan dewasa. Singapura, Hong Kong dan beberapa negeri di Amerika Syarikat sehingga kini membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 terhadap kanak-kanak 12 tahun dan ke atas. Namun belum dapat dipastikan bila golongan dalam lingkungan usia itu akan menerima dos pertama vaksin dari China. Ketua Pegawai Eksekutif Sinovac Biotech Ltd, Yin Wendong berkata,
Penyelidikan fasa 1 dan fasa 2 membabitkan ratusan peserta yang menunjukkan vaksin Sinovac adalah selamat dan berkesan untuk kanak-kanak sebagaimana dewasa. Pihak berkuasa kesihatan China akan ke depan dalam penggunaan vaksin untuk kumpulan usia berbeza secara teratur berdasarkan keperluan epidemik dan struktur populasi di China. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut meluluskan vaksin Sinovac dalam senarai penggunaan kecemasan pada Selasa lalu untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Turut mendapat kelulusan bagi penggunaan kecemasan oleh WHO ialah Pfizer INC dan Biotech SE, AstraZeneca PLC, Johnson & Johnson and Moderna INC. Magawa bakal bersara daripada tugasan menghidu periuk api dan objek bahan letupan di Kemboja selepas berkhidmat selama 5 tahun. Tikus yang berusia 7 tahun itu berasal dari Tanzania dan dilatih oleh Badan Amal Belgium iaitu APOPO. Sepanjang perkhidmatannya, Magawa sudah membersihkan kawasan seluas kira-kira 225,000 meter persegi iaitu bersamaan 42 padang bola sepak. Pengarah APOPO Michael Heyman berkata selepas mengesan 71 periuk api dan 38 objek letupan, Magawa menjadi semakin letih. Dengan merehatkannya, Magawa boleh meluangkan masa melakukan perkara yang disukainya seperti makan pisang dan kekacang. Magawa pindah Siem Reap pada 2016 dan memulakan kerjayanya mengesan periuk api. Wakaf Perkasa Ekonomi Ummah. Sekarang ini berlangsung Bulan Wakaf Kebangsaan 2021 yang dianjurkan bersama Jabatan Wakaf, Haji dan Umrah, Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia, Bank Rakyat dan Kenanga Investor Berhad. Kepada yang ingin berwakaf, boleh berikan sumbangan wakaf ke akaun tertera Jom Berwakaf. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.